kita masih berterusan memboikot. Dan saya juga suka melihat dari sudut yang sangat positif, Datuk. Sahabat-sahabat kita yang belum Muslim, saya panggil sebagai belum Muslim kan, mereka juga terlibat dalam boikot. Dan malahan kadang-kala mereka juga mengingatkan kita tentang boikot. Dan malahan hasil daripada boikot ini juga, Datuk, mengingatkan mereka bahawa, kenapa orang Palestin, kenapa orang Islam ni bersatu kan? Dia mula mengkaji tentang Islam. Hitam putih, dunia tak selamanya kelabu. Bila Rosyam dan Nana hadap mentari baru. Hitam putih, jawapan dalam setiap soalan. Bersama-sama tembus batasan. Assalamualaikum. Selamat malam, 9 malam. Seperti biasa hari Ahad. Okey, kalau mungkin korang tengok yang dah dari PIK ni, mungkin kau tengok siang ke apa, walaupun mana pun, salam sejahtera semua. Terima kasih kerana masih mengikuti kita orang punya sembang-sembang dengan Datuk Nana ni. Masih lagi kita berdua. Masih lagi buka kita berdua setiap hari Ahad 9 malam. Aku tak benarkan orang lain ambil alih tempat aku ni. Oh, tak benar Kau boleh? Aku tukar. Tak boleh. Tak boleh. Kau tokek sebab Usanita yang bawa benda ni. Yelah, aku tapi tak boleh tukar, tapi kau boleh tukar aku. Tapi kau sayang aku kan. Kan? Dia tak boleh sebab kita dah berani hitam putih ni antara kita berdua. Ini kuasa kita. Ni kuasa kita. Kuasa kita. Wah. Ini kuasa kawasan kita, kuasa kita. Kuasa dekat Malaysia ni yang paling kuat kuasa siapa? Kuasa. Siapa yang paling kuat? Kat muka bumi kuasa siapa? Orang yang paling kuat siapa? Orang yang paling kuat. Orang paling kuat maksudnya? Polis. Yalah, itu kalau dari segi berkuasa. Orang yang angkat berat tu yang masuk Olimpik pun tak kuatnya dia. Sebab dia sebelah tangan. Dia angkat semua kereta semua berhenti. Semua kereta berhenti. Stop. Kuasa, nampak? Kuasa. Jadi maknanya kuasa yang bagi saya lah. Sebenarnya kuasa yang paling kuat dekat Malaysia ni, saya nak bagi tajuk pada minggu ni, kuasa Marhain. Orang biasa yang nampak tak ada apa-apa ni, sebenarnya kuasa dia orang tapi memang mereka kuasa. sebenarnya yang berkuasa dan banyak yang menentukan kan. Baru-baru ni tengok apa jadi. Kuasa Marhain bertindak. Ramai yang kan? Tapi jatuh. mereka confuse ni dengan apa yang kita sebenarnya cakap pasal kuasa Marhain ni semua. Apa topik kita hari ni? Kita dah cakap dah topik kita adalah kuasa Marhain. Tapi apa yang kita nak bincangkan pada kita dalam yang hitam putih kali ni tu? Kita tanyalah, kita minta tamu. Tetamu kita hari ni Firdaus Wong, yang merupakan orang kata aktivis ataupun banyak yang berdakwah dalam kita nak menyebarkan ajaran Islam, terutamanya bagi golongan yang muda. Dan hari ni tajuk kita pun ada kena-mengena dengan orang kata perjuangan juga lah kot. Ya. Saya segan sikit dengan ustaz ni. Kenapa? Yalah, dia masuk Islam tahun 2005 kot. Betul kan? Betul. Tapi dia lagi pandai daripada aku Islam ni. La haula wala quwata illa billah. Betul lah dia kan. Dia orang cakap, alamak, biar ustaz dia orang. Tapi walaupun dia berbangsa Cina, tapi baru meluk Islam, padahal aku lahir Islam. Ilmu dia lagi tinggi pada aku. Lah. Tapi dia tak tahu yang kita ni meminati dia sejak zaman kafir lagi. Ya ke? Ya, kita follow. Memang ustaz tengok dah ni. Memang kenal lah Rosyam Noh ni. Kenal. Jadi sebenarnya dia rasa macam tak sangka pula kan boleh berprogram dengan orang kita dulu tengok kat TV kan. Dulu kita tengok kat TV, sekarang kita tengok live. Ada live di depan mata. Handsome kan? Jauh lebih handsome daripada dekat TV. Dia orang saya rasa TV tu bermasalah, kena tukar TV. Make up artist. Dia orang make up aku jadi buruk sebab dia orang bila saya sampai dia orang kata ke Datuk tersilap ambil make up artist untuk mayat tu. tengok belum apa dia dah kenakan aku kan. Tak apa tu. Macam pun Datuk tetap handsome. Tetap handsome ustaz katalah Datuk tetap handsome. Inilah kuasa dia. Kuasa. Dia ni golongan Marhain ni kuasa ni kan sebab dia peminat tu ialah Marhain. Kalau tak ada peminat siapa kita? Apalah kita. Tak ada peminat kita nak menonton hitam putih, siapalah kita? Betul. Kan? Jadi inilah yang kita katakan kuasa Marhain. Tapi kita nak sebut tentang kuasa Marhain ni dalam topik kita hari ni adalah tentang apa yang berlaku di negara Palestin, tentang benda-benda yang melibatkan umat Islam yang tengah dalam peperangan. Jadi apa sebenarnya kalau kita boleh kata istilah ataupun yang sedang kita lakukan tu yang dulu masih lagi ataupun sampai sekarang masih lagi ada orang kata boykot. Ya. Kalau kita lihat, kita kata dari sudut boikotnya dan sebagainya, adakah gerakan itu okey ke tidak kan? Sebab kita ni, kita orang Islam. Jadi bila kita orang Islam ni, sebelum kita kata nak buat sesuatu boleh ke tak boleh ni, kita fikir dari sudut halal dan haram dia kan? So dari sudut boikot, okey ke tak? Okey? Okey?
Tetapi dia kena tengok juga dari sudut konteks apa yang kita boykot. Saya tak boleh boykot Datuk sebab dia lebih handsome dari saya, tak boleh. Itu haram. Haram kan? Tak boleh. Tapi tak boleh. Tak boleh. Okay. Malahan ada Nabi SAW bersabda bahawa tak boleh, haram untuk kita memboikot saudara seagama kita ni lebih daripada 3 hari. Tu boikot juga kan? Tapi tak boleh. Tetapi ada tak Nabi SAW dia memboikot sahabat seperti Ka'ab bin Malik? Ada. Dia memboikot dia lebih 40 hari. Tapi Nabi kata tak boleh memboikot dia. Tetapi ada tindakan Nabi memboikot lebih 40 hari. Ada konteks-konteks dia kan. Tapi kita nak bercakap dalam konteks Palestin dan sebagainya kan. Dari sudut boikot jenama-jenama tertentu yang diwawarkan dan sebagainya, adakah boleh ataupun tidak? Ya. Ulama ada yang mengatakan boleh. Ya, boleh. Ada malahan kalau kita tengok dekat Majlis Ulama Indonesia MUI, dia mengatakan wajib. Malahan Dr. Yusuf Al-Qardawi, Allahyarham, dia juga mengatakan wajib untuk memboikot kerana dia kata setiap dinar dan dirham ataupun dalam konteks kita kan, setiap ringgit Malaysia yang kita belanjakan itu adalah untuk menyokong mereka, maka kita wajib untuk memboikot. Tetapi kita kata secara umumnya kita kat Malaysia lah kan. Kebanyakan ulama kita dan malahan kita kata majlis fatwa, jabatan agama mengatakan bahawa okey, fardu kifayah. Digalakkan untuk memboikot. Of course lah, mereka ada pertimbangan mereka kenapa ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Secara umumnya kita kata lebih kepada fardu kifayah lah gitu. Tapi masalahnya kalau kita boikot ni Ustaz, yang kerja kat situ tu banyak orang Islam. Ya betul. Itulah kadang-kadang kita kata dilema tu. Jadi apa kita kena buat ni? Kita jangan buat boikot ataupun buat sesuatu ikut-ikut orang kan. Boikot, kita boikot. Ada poster je kita boikot. Takut-takutnya kita tersalah boikot kadang-kadang. Kita tersalah boikot. Betul ada orang Islam, tapi kita juga kena melihat dari sudut manfaat dengan kemudaratan. Tetapi of course bukanlah kita secara peribadi yang akan menentukan. Sebab kita bukan ulama. Dan ulama ni dia lebih cerdik dan lebih pandai dari sudut menilai. Okey, apakah manfaat untuk umat ataupun perjuangan itu? Ada kalanya perlu dikorbankan sesuatu. So betul kita kata di situ ada orang Islam kita kerja. Hilang kerja. Tapi apa pengorbanan kita kalau kita tak buat? Okey, kita kata, Tok, kalau Datuk tak belanja hari ini, Datuk punya RM1,000 dalam poket tu masih ada. Saya tak tahulah Datuk ada berapa, confirm lebih dari RM1,000. Confirm lebih. RM100,000. Itu belanja harian je. Dalam wallet. Kredit kad aku. Limit 10 juta. Jangan main-main. Riak pula. So kalau Datuk tak belanja dengan saya, Datuk masih ada duit tu. Betul? Nah, tetapi akhirnya juga mungkin Datuk akan, kalau contoh Datuk suka minum kopi kan, Datuk tak beli kopi dari saya, Datuk akan mungkin beli kopi dari kedai lain. Nah, bila kedai itu dia dapat bisnes, dia akan berkembang. Bila dia berkembang, diperlukan pekerja. Nah, anda kata pekerja itu diberhentikan, nauzubillah, kerana boikot tertentu, kedai-kedainya terpaksa ditutup dan sebagainya. Tapi mereka ada peluang. Dan mereka ada peluang untuk ke tempat yang lain. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita boleh nampak bahawa dia akan juga membantu pertumbuhan ekonomi domestik yang membolehkan ahli perniagaan Malaysia homegrown brand untuk berkembang. Local brand kita berkembang. Ya, crisis make hero. Kan Datuk selalu jadi hero. Dia hero Melaya. Kalau tak ada krisis dia tak jadi hero. Sebenarnya bila berlaku sesuatu kemudaratan, di situ ada kesempatan. Betul? Dalam kesempitan ambil kesempatan. Yes. Betul? Jadi sebenarnya adakah ini kuasa marahan ni yang selama ni orang tak nampak? Sebab biasanya kuasa marahan ni macam cakap-cakap dia orang ni macam orang tak ambil pot lah. Kan? Tapi bila berlaku perbuatan wave boycott tu, banyak giant-giant tumbang. Terkesan. Dia bagi saya, Datuk ini secara peribadi Datuk berdua tak bertanggungjawab di atas apa yang saya cakap ni. Okey. Kita kena cakap straightforward. Selama ni kat Malaysia lah kita kata kan, orang tak pandang kita. Melayu, kau bayar cukai berapa? Kau bayar sikit kan? Apa tak payah pandang lah kau kan? Kita lah bayar lebih kan? Tapi bila datang kepada isu macam ni Datuk, kita dapat lihat bagaimana konglomerat yang besar kan, mereka boleh keluar merayu, jangan boikot. Terkesan. Wait. Kita fikir sekejap. Selama ni korang yang kata kan, korang bayar cukai sikit, kami bayar cukai banyak. Baru sikit. Kau dah menggelabah. Relax lah bro. Barulah masyarakat mereka membuka mata bahawa nak tak nak orang Islam di Malaysia
dia masih menguasai ekonomi dan sebenarnya kuasa itu selama ini kita miliki, tapi kita tak sedar. Kita tak sedar sebab kita ada satu penyakit inferiority complex. Kita rasa tak mampu, kita ni gaji berapa. Saya tak tahulah Datuk kan. Kalau Datuk kalau Datuk Rosyam, ini kayangan. kalau Datuk Rosyam setakat kredit kad limit pun 100,000. juta. Come on lah kan. Nah, Dia kita bayangkan kat luar tu. Tengok gelang lah, tengok cincin tu tak habis jari tu. Boleh pinjam jari kan. Jadi maksudnya kita nampak kuasa marahin tu sekarang baru dia nampak okey. Rupa-rupanya kuasa membeli dan orang Islam kita baru tersedar, rupa-rupanya kalau aku seorang mungkin tak adalah power. Tapi bila rupa-rupanya kita ni orang Islam ni, bila kita bersatu dalam bab ekonomi, rupa-rupanya kita pegang. Bila kita tahu kita pegang, kita tahu inilah senjata kita juga. Senjata apa? Supaya mereka tak boleh mempermain-mainkan kita. Mereka mengambil serius pendapat kita dan kemahuan kita. Sebab itu kita kata, dari sudut kita kata CJ halal kat Malaysia, majoritinya adalah yang bukan Islam. Sebab apa? Sebab mereka nampak itu adalah milik ekonomi orang Islam. Dan malahan baru beberapa hari lepas bahawa dikatakan bahawa dari sudut industri pelancongan Islamik, dia nilainya dia akan meningkat kepada 1 trilion. Siapa tak nak tu? 1 trilion. We're not talking about billion tau tu. 1 trilion. 1 trilion. Berapa? Saya pun dah tak tahu lah berapa kosong kat belakang tu. Maksudnya sekarang ni kita dah tahu dan sebenarnya bagus juga adalah memberikan semangat, tapi jangan salah gunalah. Memberikan semangat kepada kita bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita ada kuasa Tapi tu guna mana kesebaiknya. kadang-kadang je bersatu. Saya Datuk, tengok ni aku tak Datuk nak cakap benda ni bukan, macam ikut trend. Aku tengok macam ni Kejap sekarang je ikut trend lah. Kejap je boykot tu. Kejap je. Lepas tu Tapi- dah macam senyap je. tak. Masa mula-mula perang tu 7 Oktober aku ingat lagi kan. Selama 2 bulan tu aku rasa semua orang bercerita pasal tu bubang. Sekarang dah perang lagi. Lagi teruk, lagi jahanam kat sana. Tapi macam orang macam buat dek je. Tapi mak kita Kurang boleh dah. nampak masih lagi mereka memboikot serta-serta. Boykot satu tapi menceritakan tentang peperangan kat sana dah menceritakan. macam kurang dah. Hangat-hangat ayam ke kita punya kuasa marahin ni? Dia manusia kan tu. Ha. Manusia ni pelupa. So kita ada warm chicken shit kan. Hangat-hangat ayam. Warm chicken shit. Warm chicken. Bukan wong itu saya. Warm Hangat-hangat. chicken shit. Okey. Jadi ya benda tu berlaku, tetapi kalau kita tengok secara umumnya masyarakat kita masih ada semangat memboikot tu. Dalam diam. Dalam nak kata dalam dia, tapi dalam tindakan juga kita boleh kita lihat lihat. bagaimana kedai-kedai ataupun syarikat-syarikat jenama-jenama tertentu yang disenaraikan. Rakyat, kalau kita kata orang Islam kita masih berterusan memboikot. Dan saya juga suka melihat dari sudut yang sangat positif, Datuk. Sahabat-sahabat kita yang belum Muslim, saya panggil sebagai belum Muslim kan, mereka juga terlibat dalam boikot. Dan malahan kadang-kala mereka juga mengingatkan kita tentang boikot. Dan malahan hasil daripada boikot ini juga, Datuk, mengingatkan mereka bahawa kenapa orang Palestin, kenapa orang Islam ni bersatu kan? Dia pula mula mengkaji tentang Islam. Itu yang kita nak sebenarnya. So dia sebenarnya banyak kebaikan dia. Wom ada, tetapi sebagaimana saya sebut tadi, boikot ni dia adalah pilihan. Dan saya memang suka menegur diri saya dan juga sahabat-sahabat lah. Kadang-kadang jangan kerana kawan kita tak boikot, kita pula boikot dia. Jangan macam tu. Sebab saya risau dan saya sedih hati bila tengok kawan-kawan kita kan. Okey, orang tu dia tak nak memboikot, dia masuk kedai ataupun membeli barangan daripada tu. Kadang-kadang yang lebih saya risau kerana semangat tu tanpa ilmu, dia mengkafirkan kawan dia. Kau ni sama je dengan Zionis kafir tu. Sama je? Maksudnya dia sama ke? Janganlah macam tu. Kan kita kata itu adalah pilihan. Siapa nak boikot, teruskan memboikot. Semoga Allah memberikan pahala kepada dia. Mungkin sebab rakyat Malaysia ni ataupun rakyat Islam di Malaysia ni dia tak ada panduan ataupun dia tak tahu panduan khas tentang orang kata benda-benda yang nak diboikot ni, ataupun ada apa-apa ke yang boleh Dia ada kita kata ada guideline kat situ. Cuma masalahnya kita tak nak tengok guideline. Bila orang tegur baru kita tengok guideline. Kita ni suka buat dulu, check Baru kemudian. baru, Bila ada orang tegur, Tok, ni okey ke? Kenapa pula tak okey? Bila dia jawab tu, kenapa tak okey? Dia dalam hati dia baru rasa. rasa Lepas tu dia nak diam-diam check. dia ambil phone, dia okey. Rupa-rupanya okey. So kadang-kadang kita kena ada ilmu sebelum bertindak. Jangan bertindak mendahului ilmu. Itu yang sangat penting. Masyarakat kita kena ada guideline tu bahawa jangan ikut-ikutan sebab famous, sebab ramai orang buat dan sebagainya.
Tetapi make sure juga kita ada ilmu, jangan tersalah boykot, jangan tersalah bertindak. Dan janganlah, please lah, jangan memboikot kawan-kawan kita yang tak nak memboikot. Itu je. Sebab menjaga silaturahim ataupun ukhuwah itu, persaudaraan sesama Muslim tu, itu lebih afdal dan lebih wajib berbanding dengan memboikot tu. Walaupun kita cuba membantu, jangan pula kita membantu yang jauh sambil kita memboikot yang dekat. Ya. Kita tak boleh menzalimi orang macam tu. Tapi ada yang berlaku kat sini hari tu yang mereka nak memboikot certain daripada selebriti ataupun artis. Sebenarnya itu pun tak wajar sebenarnya dilakukan. Yalah, tapi kena tengok jugalah Datuk. Sebab kau ni artis. Tapi kalau macam saya pun dapat offer juga. Masa jenama-jenama yang daripada sana tu kena boykot, dia orang susahlah dia orang cari selebriti ni. Tapi keadaan tu tengah panas kan. Lepas tu dia orang pun keluar dengan promosikan benda-benda tu. Memanglah orang jut pun kan. Tapi kenapa tak sensitif? Tak ada ke cara lain nak membantu? Macam contohnya lah, kita tak pergi perang. Betul? Tak pergi perang pun. Kan? Tak boleh ke benda kecil ni kau punya berkorban. Macam Ustaz cakap tadi lah. Okey, kau kena buang dengan satu syarikat tu besar punya syarikat, dah tak boleh kerja, tapi pertumbuhan ekonomi dalam negara punya brand naik. Kau masuklah, lompat kat sini. Itu je, lompat balik je. Dia kat Malaysia ni, kita tak boleh nak kata peluang pekerjaan tak ada, tahu. Sebab kalau kita lihat, kalau kata tak ada peluang pekerjaan, kenapa ramai majikan dia mengadu dan dia berkata bahawa tak cukup pekerja. Kalau tak ada peluang pekerjaan, confirm tak ada yang mengadu, tak ada majikan yang akan mengadu, tak cukup pekerja. Macam tadi Datuk sebut tentang ada brand-brand tertentu datang approach. Saya yang tak se-famous Datuk pun, ada je brand-brand yang diboykot ni. Pengurusan tertinggi message, DM, kata nak jumpa, nak bagi penerangan. Saya kata tak perlulah kot bagi penerangan kepada saya. Sebab saya ingin bersolidariti bersama dengan, walaupun saya tetap dengan pendirian saya bahawa boykot itu bukannya sesuatu yang wajib. Itu pendirian saya. Tetapi saya sebagai individu saya ingin bersolidariti bersama, bukan saja dengan saudara-saudara ataupun seagama kita dekat Palestin, bukan, tetapi juga dengan majoriti rakyat Malaysia yang ingin bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin. Jadi saya ingin bersama dengan mereka. Bukan saya kata saya takut kena kecam. Alah, Datuk, takut kita kena kecam? Dah kena kecam berapa kali dah. Apa kita nak risau? Tak. Tetapi that is not the right timing dan saya tak nak associate dengan mereka seolah-olah saya pula menjadi benteng untuk mereka. Dan kita kena tahu, kita kata credibility by associations. Mereka nak datang berdampingan dengan kita. Alah, bila tak ada kes ni kau tak datang jumpa aku pun. Tak jumpa aku pun. Kau rasa kau cakap aku ni pelakon dah lama dah, dah tua lah. Tapi bila ada masalah kau cari aku. Kau lah hero Malaya yang paling hero. Paling tinggi lah. We appreciate you lah, apalah kau nak bagi aku. So, tapi kalau dibagi aku 1 juta apa, aku pedingat kau. Dia cakap, okey, kalau boleh tak kau buat 2 review barang aku bagi 1 juta. Ada pegangan ke tak ada? Tapi saya yakin, kalau dinilai dengan iman Datuk, saya yakin aku takkan buat. Datuk takkan buat. Takkan buat. Sebab aku dapat rasakan kalau macam aku bagi makan benda yang kena boykot tu, aku rasakan aku makan darah rakyat Palestin. Aku rasa macam tu. Ya, itu personal, tak ada masalah. Personal kan. Aku rasa je. Korang tak rasa macam tu, kau punya pasal lah. Betul. Tapi bila aku tengok orang masuk tempat tu lagi, aku cakap, kau ni tak nampak ke mata budak tu terkeluar? Kau tak nampak ke bangunan ni roboh, penyek kepala budak tu? Ada orang tak ikut tu. Apa perkembangan terkini dekat Palestin pun dia orang tak ikut dah. Sebab apa? Dia orang dah terlalu lama terdedah dengan image-image, video-video yang begitu grafik tu, sampai dia orang mute benda tu daripada laporan berita dan sebagainya. Jadi bila dia orang dah mute, algoritma daripada media sosial, dia tak akan tunjuk benda yang sama kepada you dah. Because you are not interested anymore. Ya, tengoklah media sosial apa punya pula. Dia orang yang kontrol pun. Jangan tengok yang kat situ, tengok yang sumber yang lain. Ada. Tapi orang kita mana nak cari tu? Kau tengoklah macam Tribune Indonesia. Saya minta maaf, saya setiap malam masih menonton. Datuk kena juga tengok The Merdeka Times. Merdeka Times portal saya. Sebab saya make sure portal saya tu setiap hari akan ada berita tentang Palestin. Merdeka Time.
Itu kena tengok sebab saya make sure. Sebab kita nak pastikan Malam momentum ni aku tu. tengok. Apa pula malam ni? Lepas ni tu. Aku kerja lah. Kau sabarlah sikit ni Ustaz. Tak. Nabi sebut bila fikir nak buat benda baik tu kena segera. Segera, disegerakan. Kau tadi kau ada fikir benda baik nak bagi aku duit kan? Tak ada, saya tak boleh terfikir. Sebab yang ada juta-juta tu dia. Tapi betul, saya Ustaz Datuk saya setiap malam masih menonton perkembangan kat sana, bagaimana Hizbullah Mesir dah mula masuk. Sebenarnya ada sedikit kebanggaan lah kerana berita-berita keluar daripada media-media Zionis ni, Yahudi ni dia tak betul. Dia tak cakap. Dia tak cakap kan. Jadi yang datang daripada sini saya nampak ada balance lah, ada benda-benda keluar kan. Dan dekat Telegram juga Datuk. Dekat Telegram, Telegram kita akan dapat banyak video, kita akan dapat banyak berita yang on the ground dan sebagainya yang kebiasaannya media-media perdana daripada luar negara mereka tak akan cover. Tapi dari situ kita akan nampak apa yang sedang berlaku. Ya, mereka serba kekurangan dibandingkan dengan Zionis, tetapi semangat melawan mereka. Dan dia mendidik saya lah supaya bahawa sebenarnya yang dipenjara tu kita, bukan mereka. Mereka tu yang tetap bebas. Kita pula terpenjara dengan pelbagai perkara-perkara dalam kehidupan kita. So, dekat Telegram, teruskan. Merdeka Time, insyaAllah setiap hari kami akan update. Merdeka Time, Telegram. Sebab apa? Sebab benda ni bukanlah kita nak kempen apa pun. Sebab kita tak nak dia jadi kuasa marhain ni hangat-hangat tai ayam. Walaupun mungkin 1% daripada perjuangan kita ni membantu, paling tidak pun 1% kita membantu. Dan kita besar. Pun tak nak terus rakyat umat Islam kita di Malaysia ni melupakan apa yang sedang berlaku di sana kan. Sebab dah setahun ni. Dah setahun kan sebenarnya. Dan saya pun pasti ramai yang dah orang kata dah tak menceritakan ataupun dah tak bercakapkan tentang apa yang terjadi di Palestin sebenarnya. Sebab dah kurang sangat berita-berita dalam pendedahan dan update dalam tentang mereka kan. Dia paling kurang tu adalah kita mungkin tak dapat bersama dengan mereka di situ untuk berjihad. Tapi sekurang-kurangnya kita pastikan, kita kata the spark tu, api tu, bara tu, kita terus biarkan dia menyala. Dengan kita menceritakan kepada orang apa yang berlaku, apa yang kita baca hari ini. Kita cerita dengan anak-anak kita, dengan isteri kita dan sebagainya. Cerita dengan kawan-kawan kita, cerita dekat kedai kopi. Daripada kita cerita hanya pasal politik, cerita pasal apa yang berlaku di situ. Harap-harap dengan asbab kita bercerita, api itu terus menyala dan walaupun kita dah tak ada, dia juga sambung api kita tu. Harap-harap kita dapatlah sedikit imbuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu je. Macam kuasa marhain ni pun sebenarnya dari sudut ekonomi negara pun sebenarnya dia bermula daripada kuasa marhain. Betul. Kalau marhain tidak berbelanja, macam contohnya lah orang-orang yang dapat bisnes besar-besar ni, dia orang takkan shopping kat Malaysia pun. Dia orang mesti pergi overseas apa, tapi golongan marhain, contohnya kalau katakan ada ganjaran daripada pihak kerajaan, satu orang dapat 500. Peruntukan tu dikeluarkan oleh kerajaan, bagi tunai RM500, tapi jumlah dia berbilion. Betul. Keluarlah 5 bilion ataupun 3 bilion keluar. 3 bilion ni orang marhain ni dia takkan simpan. Betul. Tapi orang kaya yang dapat sumber pendapatan yang besar, dia simpan. Dan mungkin dia berbelanja di luar. Betul. Tapi golongan marhain ni, kuasa marhain ni, kita tolak, kita lupakan pasal boykot ni, golong ekonomi ni. Maknanya golongan marhain ni dia terpaksa belanja sebab dia memerlukan. RM500 bagi dia orang besar. Bayangkan 3 bilion tadi kat bawah, dan saya tak langsung dia belanja. Contoh dia beli goreng pisang. Goreng pisang nak buat kena beli minyak. Betul. Kena beli tepung. Betul. Kena beli tu, kena beli ni, kena beli ni, kena beli plastik apa semua bungkus-bungkus. Jadi maknanya ekonomi berkembang. Betul. Ini kuasa marhain. Jangan menidakkan kuasa marhain. Kerana ekonomi Malaysia datang daripada IKS tau. Betul. Dan kuasa marhain tu, dia punya dahsyat tu, sampai ada satu jenama kat Malaysia ni, bila jenama ni dia tak ada terlibat pun dengan Zionis, tak ada. Tetapi syarikat yang memiliki syarikat ini, dia ada satu syarikat yang lain, ada perjanjian dengan Zionis kat situ. Kerana tekanan kita dekat Malaysia ni, kita highlight benda tu, syarikat induk dia yang memiliki syarikat yang ada kaitan dengan dia, dibatalkan perjanjian tu. Siapa punya kerja? Marhain. Lepas tu kita kata, sehingga bila isu ni, okey, mereka sanggup keluarkan jenama. Okey, siapa beli saya punya barangan ni, kita akan sumbang kepada tabung Palestin. Siapa punya kerja? Sebab kuasa marhain dia dah nampak dah, okey, jangan main-main dengan orang Islam ni. Walaupun agama kita berbeza, tetapi bab solidariti ni, orang Islam ni very, very strong. So, dia nampak kuasa ada kat kita, gunakan sebaik mungkin. Warm chicken shit tu biasalah yang ada tu. Tapi insyaAllah nanti dia akan meneruskan lagi lah, insyaAllah. Lagi satu, kuasa membeli.
kuasa marhain ni, orang marhain ni dia membeli tau. Ya. Kalau tengok macam contohnya saya buka pasar raya lah, Rosyamat kan. Rosyamat. Saya tengok orang Melayu ni dia tak macam orang Cina. Orang Cina ni dia kalkulatif sikit. Kalau dia nak belanja, dia belanja dia akan bawa senarai tu apa barang nak beli. Dia akan beli yang tu je. Saya perhati je kan. Tapi kalau orang Melayu memang dia ada senarai tu. Tapi dia beli yang tak perlu dan tak perlu juga. Yang tak perlu pun dia beli. Bajet dia contohnya 150 kan. Dah jadi 200. Yang senarai tu salah tengok tu. Tu senarai yang tak boleh dibeli. Dia kan tengah dalam boykot. Dia senarai tak boleh dibeli. Tu yang beli lebih daripada apa yang patut. Macam pergi bazar Ramadan, dia dah letak kat situ kuih pelita ni. Sebenarnya jangan beli. End up benda tu dia tak beli. Dia beli benda yang tak patut. Dia bajet RM20. End up pergi bazar Ramadan. Asal Bila bila sampai 50 rumah, ni? Makanannya bila beli? Sebab tengok benda-benda kat situ. Jadi dia tak akan ikut yang dalam list. Dia akan ikut apa mata dia pandang. Contohnya bulan Ramadan. Kita ambil kira orang Islam dekat Malaysia ni katalah ada 16 juta atau 15 juta lah. Kalau kita pukul rata, seorang belanja pada bulan the whole Ramadan 30 hari. Maknanya Ramadan adalah bulan yang berkat bukan bulan yang berkat kepada seluruh alam. Maknanya bukan untuk orang Islam saja. Tengok kalau seorang average RM1,000. Okey? Kali dengan 15 juta. Maknanya 15 bilion punya putaran perniagaan berlaku. Betul tak kan? Betul. Okey, mungkin ustaz belanja bulan Ramadan seluruh beli langsir beli apa mungkin habislah RM50,000. Datuk Nana RM500,000. Contoh. Tadi maknanya dia mewakili 500 orang. Saya pakai kredit kad Datuk. Ni pakai 50. Jadi maknanya 15 bilion punya perniagaan berlaku. Yang ini adalah kebanyakannya golongan marhain. Kebanyakannya golongan marhain. Tengok dekat bazar Ramadan yang menyaga, yang semua yang gerai-gerai tiba-tiba bulan Ramadan dia banyak tumbuh yang beli baju apa semua ini. Yang kebanyakan orang yang kaya raya ni dia shopping tempat lain. Dia hanya beli barang yang tertentu yang harga yang mahal. Butang baju sampai 100,000 itu dah lain. Tapi yang merancakkan sebenarnya ekonomi ni ialah golongan marhain. Jangan dilupa IKS punya sumbangan kepada ekonomi negara sampai sekarang ni. Betul. Sampai sekarang. Betul. Jadi maknanya kuasa marhain ni bukan calang-calang. Maknanya kuasa kita. Kuasa kita orang marhain bukan calang-calang. Tapi untuk Datuk Nana dengan Datuk Rosyam kan. Walaupun jelah saya ni tetamu, tapi tetamu boleh bertanya soalan juga boleh. kan. Okey. Kiranya sebelum peristiwa ni 7 Oktober tahun lepas kan. Berlaku, ada tak jenama-jenama tertentu, air makanan-makanan tertentu yang Datuk rasa every day I have to have it. Saya kena ada. Rasa macam aku tak boleh hidup tanpa benda ni kan. Wajib tau. Tapi bila benda tu berlaku atas niat nak bersolidariti kan, akhirnya setelah hampir setahun ni kita fikir balik, tak mati pun. Tak ada masalah pun. Ada tak? Ada. Tak mati pun, tak minum pun. Tapi first tu rasa macam mana? First tu rasa macam sebab benda tu kita ada, macam Ustaz cakap lah, benda tu kita minum sebelum ni setiap hari. Tapi bila ada untuk kesedaran tu dan kita pun boykot benda tu, tak ada pun rasa yang tak boleh macam mana kita buat sebelum ni. Sebenarnya Sebab apa tahu? Sebab makan iklan. Makan. Dan lepas tu baru kita pergi explore tu kan. Dan kita explore, kita nak cari benda lain dan kita try lah. Ada lagi yang sedap lagi daripada tu. Yang 50% lagi murah dari tu. Dan lagi murah. Ya, betul. Dan Sebab brand tempatan. kita makan iklan. Sebab tu ada orang mengatakan produk yang ni daripada bahan mentah menjadi produk. Okey? Ya. Orang marhain ni kebanyakannya dia sihat daripada orang yang ada duit. Sebab dia orang makan kebanyakannya barang mentah. Kebanyakannya lah. Tapi ada juga yang ni. Tapi bila barang mentah dah jadi produk, produk tu racun. Produk dia akan ada iklan. Barang-barang yang diiklan tu tak elok dimakan. Dan malahan kita pun rasa sebenarnya kita minum benda lain, jenama lain, kita makan makanan lain dan kita rasa kita lebih sihat setelah kita tak makan makanan-makanan tertentu yang kita dah terbiasa. Kalau malam-malam kita terfikir nak makan apa kan, jom kita pergi gitu lah. Tapi sekarang kita tak terfikir. Kita akan cari mamak dulu. Kita cari kedai tom yum dulu. Walaupun tu pun biasanya kita akan pergi melepak dekat kedai tu kan, nak minum kopi lah, nak makan kek lah, macam-macam kan. Tapi sekarang kita aku tak mati pun. Tapi Ustaz bila Ustaz cakap macam ni, kat sana tumpah darah.
Ya. Mati dibunuh. Ya. Tapi sumbangan dia dari sudut lain tu besar. Macam satu ketika dulu, kalau kita makan benda-benda ni, kesihatan tak bercun lah. Ya. Tapi bila kita, disebabkan diorang berperang, berlaku kuasa marhain boykot tu, kita jaga pemakanan kita orang Malaysia semakin sihat. Betul. Nampak sumbangan diorang kepada tu. Pada yang kita tak nampak pada sebenarnya. kita secara tak langsung. Secara tak langsung tau. Betul. Macam saya pun, saya dah stop terus makan dan even minum kopi atau latte dah tak ada langsung. Adalah jenama lain Tak, kan? tidak ada. Oh, tidak Saya ada? stop latte terus. Macam mana dengan withdrawal tu? Sebab saya pun suka kopi juga. Minum kofi juga tapi kofi lain lah. I totally stop. Saya memang tak minum sebab saya kedekut. Aku logik lah. Apa ni, simple je aja. Ustaz, Datuk, okey, saya cerita sekejap 1 minit. Engkau makan pun jadi apa? Apa kau makan jadi apa? Bagi Jadi tai ke? Ya. Jadi tai. Jadi tak mati pun kalau kau tak makan. Sebab bagi aku, kalau satu kopi, satu cup tu sampai 18 ada RM18. RM24 pun ada. sebab dia minum yang mahal punya, yang banyak No. macam perisa. Saya tak minum kopi. Saya tak beli. Saya tak suka makan benda mahal. Bagi sebab saya pun dulu orang susah. Bagi saya, takkan aku nak beli kopi ni sampai RM24. Ada 24. Ni apa benda ni? Tambah ni. RM24. Tapi aku tengok orang Malaysia, budak-budak ni gaji tak seberapa sebab nak style. Lifestyle tu. Bawa. Dia lifestyle. Bawa Ini pula dia Usanita lah kan. Dia nama tu bawa kena-kena naik LRT kan. Naik LRT. Kan cik nak tunjuk ni. Apa salah kau tutup ni? Tapi mesti brand tu nak keluar. Lifestyle. Tapi sanggup berbelanja besar. Kalau zaman saya dulu, Tapi pandai kan dia orang kan. Dia dah buat kopi. Lepas tu dia buat pula tempat air tu. Jadi dah ada 2. Lepas tu setiap minggu ataupun setiap 2 minggu ke ataupun sebulan sekali, dia akan sentiasa keluarkan bekas air supaya orang sentiasa membeli. sebab produk macam ni sebenarnya dia bukan jual barang makanan tu. Dia jual lifestyle. Ya, betul. Dia jual lifestyle. Kalau kau rasa kau makan kat sini, kau rasa macam standard. Alah, Datuk pun ada kedai kopi, kedai kafe kan? Dah tutup lah. Dah tutup dah. COVID. Dok, Dia tak nak, dia bilang kawan. Engkau kawan, kau pernah datang kedai aku. Kau pun tak pernah, Ustaz. Jauh, kau tak kedai dah tengok, jauh. alasan. Saya pernah pergi. Tak boleh, tak baik tu. Saya pernah pergi. Nak pergi. Kau tak Pernah hantar pergi. video pun. Kau tak ada buat review pun, tak Tok, support. Kita pergi support tu, kita support diam-diam. Kita cuba nak membantu diam-diam. Kan nanti orang kata kita Ikhlas, riak, kita nak menjaga ikhlas. keikhlasan. Kau buatlah review sedap ke, kau tak sedap kau cakap sedap. Compare Datuk punya review dengan saya punya review, siapa lebih power? Datuk Ana. Okey, sebagai orang tengah, perempuan tak pernah salah, Datuk. Betul. Perempuan tak pernah salah. Woman is always right. Okey. Antara Datuk dengan saya punya review, siapa lebih power? Perempuan tak pernah salah. Kau takut bini ke apa, Ustaz? Tak. Ha? Kita Kau tak takut bini, Ustaz? Kita tak takut bini. Cuma kat sini, Dok, kita support tu. Tapi Datuk, kita balik kepada kopi. Dia tarik kepada topik lain. Tok, berapa costing coffee bean tu untuk satu cup? Berapa sen? Dia mesti tak ingat lah sebab dia pas kat Murah benda dia. je. Murah je. Kata masuk cup tu, Tok, mungkin dalam RM1 lebih je. RM1 lebih je. Ya. Tapi kita beli berapa? RM24. 24 ada, 18 ada. Sebab majoritinya pergi kepada kos pengiklanan. Ya. Kita bayar untuk Promoting, lifestyle, untuk marketing. image tu, untuk brand tu dan sebagainya. Tapi sebenarnya, kalau kita pergi dekat kedai, okey, beli 200 gram, 300 gram coffee bean, murah je. Lepas tu kita boleh buat berapa cup? Saya dah kira dah tu. Kalau kita beli dekat kedai dia pun, Berapa kita cup boleh tu? buat dalam 20 cup lah. Lebih 20? kurang 20 cup. Sebab saya guna mesin kan. Okey, 20 cup on average lah kan. On average kita dapat dalam RM2 je untuk satu cup. Itu kita end user beli, confirm dia ada untung lagi. Ya, betul. Dia beli borong, Tapi dia tak terasa. Apa pula saya? Tak ada kena-mengena dengan saya. Tak terasa. Saya ada. tidak Saya dah kalau- cut off. Saya kalau dah tak tak ada- ada minum langsung. Kalau tak ada boykot tu, aku rasa dia buka 10 kedai macam tu. Pandai je. Padahal dia yang ada. Padahal. Tapi Tok, ni lepas COVID ni dengan semangat rakyat Malaysia ni berbelanja, saya rasa right time lah untuk Datuk buka balik. Taklah, aku buka Rosyamat je lah. Aku baru buka kat Senawang tu. Lagi senang hidup aku bagi barang murah tapi 5-star environment. Dekat Rosham Mat tu, dekat luar tu buka lah satu lagi Rosham Coffee. Tak, aku dah buat benda lain dah. Dah Aku dapat buat ni, nama? Tailong Rosham. Coffee. Dia ada Tailong Coffee. Aku ada Tailong Coffee. Ustaz tak rasa lagi ke?
Ustaz belum rasa. dia ada nombor saya, dia tak message kat saya. Lepas tadi dia kata saya tak review. Lepas tu nak Rosyam saya review no. tapi tak bagi tahu. Macam Weh, mana? Kamu Ustaz pun tak bagi Thailand Coffee. Lepas tu aku ada ni, ada baru punya ni, patin tempoyak. Ya, Itu favourite saya. Itu favourite saya. Tak, Saya akan tapi support. Datuk dah rasa belum? Dah bagi ke belum? kat Belum, Ustaz? belum. Kat mana Thailand Coffee tu? Thailand Bukan, Coffee. Thailand Coffee tu Online je. online boleh dapat. Tapi nanti aku hantar nanti Ustaz. Promotekan. Nanti aku hantar Ustaz kat engkau Ustaz. Sebab tu dia Datuk baru keluarkan tempoyak tu lah. Tempoyak Nampak? frozen. Tadi pun dia tak hidangkan saya kopi tu. Tengok. Apa ni? Rosyam no. Tok, saya belum bagi Thailand Coffee, saya tengok bibir dia. Wah, nampak punya sedap. tolong buat peminat satu. kopi tu. Saya peminat kopi. Sehari saya biasanya on average saya akan Tapi minum Ustaz 2. kena tanya Thailand Coffee tu apa? Dia bukan macam kopi-kopi biasa. Dia 3-in-1. Ya, dia 3-in-1 tapi Robusta apa? coffee. Apa dia punya Ada ingredient? ada ekstrak daun durian Belanda. Ini untuk kesihatan Ustaz. Dia macam Boleh ni. hilangkan perut yang boroi. Tak tengok Ustaz, dia mana ada perut? Tengok Ustaz, nampak? Okey. Ustaz umur berapa sekarang? Saya 41. 41 Ya. Kan saya dah cakap, saya dah ikut, saya dah tengok drama, filem Datuk sejak zaman Kapil lagi. Saya pun dah masuk Islam 19 tahun. So, sejak umur berapa lagi Datuk dah berlakon? Waktu Datuk jambu lagi tu. Ke jambu. Kau janganlah cakap aku jambu, dia orang semua dengar ni kan. Tapi memang kita nak bagi orang dengar. Tapi saya Dulu aku jambu kita pernah melalui zaman kejambuan. Oh, nampak. Dan Datuk juga kutuk aku nampak. saya tak kutuk pun. tapi Datuk, peribahasa Cina ada sebut. Ini saya cakap Cantonese lah. Nanti kita letak subtitle. Disebut Lui Lam Yan Sei Sap Ya Chi Fa. Maksudnya Lam Yan tu laki lah. Sei Sap 40. Ya Chi Fa seumpama sekuntum bunga. Mekar. Kau nak cakap engkau lah, engkau 41. Tak. Aku dah 57. Maksudnya bila dah lebih 40 tu, dia lebih macho. Lebih steady. Saya tunjuk kat Datuk. Saya tunjuk kat Datuk. Sebenarnya betul lelaki umur 40 menjadi kegilaan Sebab perempuan. itulah juga ada men's life start begin at 40. Tak, sebenarnya bukan tu salah. Itu peribahasa Mak Saleh. Tak boleh pakai tu. Sama lah. Sebenarnya kita Rasulullah bagi akulah pribadi. Rasulullah diangkat menjadi nabi Umur 40. umur 40. Di situlah sebenarnya bermula permulaan supaya engkau pergi sujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya yang itulah. Dan sebenarnya ada hadis juga tentang umur 40 ni. Jikalau seseorang tu dia tak berubah menjelang 40, maka itu kebarangkalian juga penamat dia. Macam mana dia akan mengakhiri hayat dia. Sebab tu macam tadi Datuk Nana sebut kan tentang man life start at 40 kan. It also can mean it can end at 40. Maksudnya kalau 40 tu dia lebih kurang masih macam tu, tak ada kesedaran. Dia susah nak berubah sebab all habit die hard. Dia akan hidup dengan macam tu. Dia susah. Tapi kalau dia ada kesedaran tu, sebab tu kalau kita tengok kan, kesedaran nak berubah tu biasanya dia datang lewat 30-an dan sebagainya. Kalau 40-an tu kita tak kata tak boleh berubah. Tetapi biasanya dia susah, dia ambil more effort untuk berubah. Tapi boleh cakap pasal kuasa Marhain balik ni. Betul. Tadi kita sebut kopi Thailand macam mana? Kuasa Marhain ni, tapi saya tengok bila kuasa Marhain ni disalahgunakan. Ya. Sebab kebanyakan aku pergi ke hospital kerajaan ni paling banyak pesakit sekarang. Tak macam dulu. Sebab makan. Maknanya diorang ada kuasa tapi tak pandai nak menjaga kuasa tu sehingga mereka membebankan diri diorang. Kan? Makan banyak. Ini kuasa apa ni? Itu adalah perangkap iblis. Sebab apa dia kata, kau boykot tu kan, kau kena sokong produk tempatan, bisnes tempatan. Dia balon banyak-banyak. Itu sokong, dia kata sokong. Tapi dia terlupa, dalam menyokong tu, dia terlupa akan diri dia. Sebab produk tempatan ni murah sikit. Murah sikit, yes. Dan dia rasa, dulu aku double, triple up. Dulu boleh beli satu. Sekarang boleh beli Kalau dua tu boleh dengan beli modal tu. 3. Sekarang 3. Tiga. Kalau dengan harga kopi yang Datuk Nana minum tu, boleh beli 3. Boleh beli 3 contoh kan. Jadi itulah kot. Mungkin mereka dah lebih rasa nilai yang mereka ada tu boleh untuk mereka belanja dan spend tu lebih banyak. Tapi kalau kita luaskan skop kuasa Marhain tu bukan sekadar dari sudut kita kata pembelian semata-mata. Sebenarnya dari pelbagai sudut di negara kita pun kuasa Marhain tu jangan diambil enteng, jangan pandang rendah. Kita lah
kalau kita kata dalam konteks kita di Malaysia, kita lah yang menentukan apakah polisi kerajaan juga. Kepada siapa yang kita pilih. So itu juga sebenarnya kuasa marahan yang kita tak nampak tau. Sebab tu saya selalu menyeru apa tau Datuk. Saya kata jangan taksub. It's okay untuk respect. Nak tak nak mereka pemimpin. Okay untuk respect. Tetapi jangan taksub. Sebab bila taksub, kita akan hilang rationality kita, hilang pertimbangan kita. Apa geng kita suka ni, kita akan support je. Walaupun kita tahu tak betul, tapi apa geng lain cakap, walaupun betul ada point, kita akan jadi tak rasional, kita tetap akan kutuk. So di mana rasional? Kita telah menggadaikan kuasa yang ada pada diri kita secara percuma. Nak gadai pun kena dapatkanlah duit sikit. Sebenarnya dapat something. Kenapa tak gunakan kuasa yang kita ada tu untuk kebaikan? Tapi bila cakap balik pada kuasa marhain ni, kuasa marhain ni mereka ni banyak juga ya. Macam tadilah cakap mereka bekerja. Yeah. Kadang-kadang mereka bekerja tu mereka terpaksa bekerja di syarikat yang ada hubungan dengan Israel ataupun apa-apa saja yang ada kaitannya dengan Israel. Jadi macam mana pula pandangan kita terhadap mereka ni kuasa tapi mereka boykot tapi pada masa yang sama mereka terpaksa bekerja. Contoh macam ni je lah internet. Internet kuasa siapa? Okeylah. Internet. Saya kongsi satu cerita kawan saya, oil and gas. Dia kerja oil and gas dekat Middle East. Okey, saya tak mau sebut nama. Saya terkejut juga, saya tak tahu. Bila tiba-tiba dia bagi tahu kat saya, aku dah resign lah. Sebab saya tahu posisi dia tinggi. Ya. Gaji oil and gas ni Datuk. Betul. Dan dia dah senior. Busuk-busuk 60 lah. 60 lah. Tapi untuk 60 Datuk tu celah tinggi gigi je lah kan. Datuk Rana memang tu. Saya tanya, kenapa kau berhenti? Dia kata sebab syarikat oil and gas yang I kerja tu, dia ada relationship dengan Zionis. Saya resign. Saya kata, serius lah? Yes. Saya resign. Itu prinsip saya. Saya fikir, ya Allah, aku ni pun nak boykot tu pun fikir banyak kali. Untuk saya tak berbelanja tau, bukan untuk saya dapat duit. Untuk saya berbelanja pun saya nak kontrol nafsu, nak kontrol brand, nak kontrol brand affiliation tu pun. Kita ni, saya lah tak macam orang lain lah. Fikir banyak kali tau. Dia dengan gaji berpuluh ribu tu terus resign. Dia punya tawakal tu pada Allah tu, saya kata dahsyat. Dan the best thing tu mu'alaf lah. Mu'alaf je. So sebenarnya nak bagi tahu apa? Dia balik kepada keyakinan diri kita. Sejauh mana kita nak bersolidariti. Tapi of course kita tak boleh bersolidariti. Mungkin yang sedang menonton akan kata, sembangan, kau tak berada di tempat aku, komitmen aku tinggi, aku kena bayar tu, aku kena bayar ni. Kawan tu tak kena bayar ke? Tapi kita tak kata wajib. Cuma nak menunjukkan bahawa nak seribu daya tak nak seribu dalih. Kita akan kata, ini tak boleh, itu tak boleh. Jadi kalau balik pada soalan tadi kan, tentang macam mana dia terpaksa kerja kat situ. Dia macam inilah. Ada satu hadis, dan hadis itu jadi pegangan saya juga. Dan untuk sahabat-sahabat yang menonton kan. Baginda SAW bersabda bahawa barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang tak baik, makruh ataupun haram kerana Allah, Allah akan membukakan jalan untuk dia. Siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah. Maksudnya, dulu contohlah, saya dulu pernah berada di satu syarikat pengiklanan yang antara pelanggan-pelanggan saya adalah pelanggan arak. Saya dah Muslim dah. Baru 2 tahun Muslim. Tapi, alamak, baru belajar tentang 10 golongan. Saya tak minum. Tapi customer saya arak. Saya promote arak dalam majalah tu. Bila dah tahu, resign. Resign ingat, ampun aku. Anak dah seorang. Macam mana ni kan? Tapi rupa-rupanya Allah buka jalan untuk saya dapat kerja yang lebih baik dengan gaji lebih tinggi. Automatik. So benda tu adalah manifestasi. Tapi sebelum Allah nak bagi sesuatu yang dia janjikan tu, kena uji dululah. Kena uji dululah. Datuk pun dalam industri lakonan Datuk tahu. Ada artis-artis kita yang dah berhijrah. Bila dah berhijrah tu rasa, alamak susahnya gila, aku tak boleh nak dapat job kan. Dapat job. Mungkin dulu dia dapat job, memang busy gila. Pendapatan 6 angka semua kan. Tapi yang duit tak dapat pun. Umrah tak pernah pergi, haji tak pernah pergi, duit tak tahu ke mana. Tapi sekarang, job dia kurang, gaji kurang, tak sebanyak macam tu, tapi dia berhijrah kerana Allah, gaji lebih dah kurang dah, confirm, job tak dapat banyak sangat. Tapi hidup dia berkat, kita tengok, boleh pergi haji, boleh pergi umrah, dulu tak pergi pun. Cukup lah.
Lebih dari cukup sebab yang dia ada tu sekarang adalah berkat. Dia berkat. Dulu dia nak berhijrah tu dia rasa takut. Sebab saya pernah dengar cerita penghijrahan Datuk sendiri juga kan. So benda tu nak 1000 tak mati pun. Ya. Datuk tak handsome, tak ada bisnes. Bukan tetap, makin. Sorry. Jangan suat saman keluar. Ya, minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf ya. Saya minta maaf. Tarik balik. Saya tarik balik. Takkan Saya sampai tarik nak balik. saman. Takkan sampai nak serius, saman. kita Handsome ni penting. Baik handsome penting, serius. Kalau aku cakap, buruknya muka kau. Kau marah tak? Tak apalah, itu Datuk dah tanggung Marah tu. tak? Tak marah. Tak marah. Oh, baguslah kau sekarang. Tak marah. Wih, Jadi hidung berlubang. Saya dah ada nak mencari keberkatan. Dia Datuk. Dia Tolong. Dia sebelum jumpa Tak Ustaz ada. dah tersasar ni. Tak Dia ada. baru jumpa Ustaz nak Tak masuk ada, kembali ke bukan. pengajaran. Dia cakap tadi tu. Maksudnya, Datuk nak cakap apa? Macam tu lah mulut orang tu. Cakaplah apa Oh, nak bagus cakap. lah kau sekarang. Oh, depan Ustaz lain kau Tak adalah. Kalau tidak episod sebelum ni kau tabur aku. Mana saya tak ada. Datuk yang tabur saya. Kau tengok tu. Oh. Tapi kalau kita kata dari segi konteks kita di Malaysia ni, kita ada terlalu banyak pekerjaan yang halal. Ya. Pekerjaan yang halal dan kita elakkanlah sebagai Muslim kerja-kerja yang kita kata first thing yang confirm haram. Macam riba. Confirm haram. Tinggalkanlah. Tinggalkan kerana apa Allah. kau cerita ni Ustaz? Berapa ramai orang kerja kat bank tu? Tok. Dia okey. Ada satu Berapa banyak bank yang belum yang konvensional punya? Betul Tok. Betul. Saya setuju Tok. Cuma kita tak beragama kerana ikut ramai ataupun banyak. Kita beragama kerana nak keberkatan, nak masuk syurga. Kalau ramai-ramai nak masuk neraka, takkan kita nak ikut? Tak boleh. Memang ramai. Saya tahu Datuk, memang susah. Orang kata, saya susah lah dan sebagainya. Ni, Tok, saya baru ambil seorang COO sebuah bank untuk jadi CEO syarikat saya. Sebab dia meninggalkan bidang tu. Tapi Allah buka jalan dia. Dia dah resign, lepas tu saya ambil dia. Bukan saya kenal dia pun, tapi qadar Allah bukakan jalan untuk dia. Memang ada banyak bank riba kat luar. Tetapi kalau kita tak mulakan, akhirnya bila ramai orang tak nak terlibat, apa yang akan berlaku adalah industri perbankan Islam akan berkembang. The market force. Ustaz Nita tahulah benda ni. Itu adalah normal dalam ekonomi. Habis bila orang yang kerja dengan bank dengar ni Ustaz, macam mana ni Ustaz? Kau cakap ni buat dia orang risau tau. Saya ada satu cerita. Banyak cerita sebenarnya, banyak story. Ada seorang kawan saya ni, dia dalam bank konvensional. Gaji masyuk jugalah, berpuluh-puluh ribu sebulan. Lama tak jumpa, kawan sekolah rendah. Kawan ni lah Tok, saya belajar bahasa Melayu dengan dia. Saya duduk kat rumah dia, tidur kat rumah dia. Dia lah yang ajar saya lagu UK, Star Jam Menikam semua ni, album-album tu. Jangan main-main. Cina-Cina, nak nyanyi sikit tak boleh. Jangan. Nanti kan saya menyanyi di sana menanti, di sini menunggu. Datuk dia kata, cut, tak boleh. Lama tak jumpa. Saya rasa 10-20 tahun kami tak jumpa. So bila dia dah tahu saya dah masuk Islam, ada ceramah dekat dengan area rumah dia, dia datanglah. Bila borak-borak tu, kau kerja apa sekarang? Dia kata, aku kerja-kerja sekian. Saya just sangat automatik tahu. Bukan saya nak menghukum dia. Sebagai kawan yang saya sayang kat dia, Datuk. Saya sayang dengan dia. Lelaki ya. Bukan gay tau. Ya. Saya sayang kat dia. Saya kata, haram tu. Saya ingatkan dia akan marah. Saya kata, alamak, dah tercakap. Ni haram tu, riba tu. Mana kau boleh? Kau dapat puluh ribu ni pun haram tau. Tapi bestnya tu, sebab saya cakap direct macam tu, tapi bukan dengan tone yang kurang ajar. Sebab saya sayang kat dia. Dia cari kerja lain. Tapi waktu tu dia masih kerja, bukanlah suruh dia terus resign terus. Dia cari kerja lain. Sekarang Allah bagi dia kerja lain yang gaji lagi tinggi Datuk. Yang halalan thaibah. Tapi waktu tu dia kata, dia datang jumpa saya balik, dia kata, Wong, terima kasih ya. Dulu sebab engkau cakap dengan aku ni haram wah. Ni haram. Aku berubah. Aku ramai kawan. Dia tahu aku kerja ni. Ustaz-ustaz pun kenal aku. Tapi tak pernah dia orang cakap satu benda dengan aku pasal benda ni. Sebab engkau cakap dengan aku cari. Sekarang hidup lebih tenang. Sebab halal. Betul tu. Kadang-kadang kawan-kawan kita yang kerja-kerja bank konvensional, dia akan fikir banyak. Dia akan rasa tersinggung. Tapi kadang-kadang dia kena tersinggung untuk mula berfikir. Untuk Datuk berhijrah pun, ada benda yang menjentik Datuk yang jadikan Datuk rasa tak senang hati. Malam tidur buka aircon tapi keringat. Berpeluh. Sebab apa? Banyak kerisauan. Datuk tak senang duduk.
baru Datuk berubah, baru kita berubah. Betul. Saya suka ni. Tadi Ustaz cakap kuasa marhain tu, kuasa kita kan, kuasa kita pekerja ni bukan pemilik Ya. Maknanya kalau tahu konvensional, kalau kita semua beralih, akan banyak lagi perbankan Islam naik. Jadi makna secara tak langsung sebenarnya kuasa kat kita, tapi kita tak takut nak menggunakan kerana kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita, ya Allah ya Tuhanku, aku nak berubah, memanglah ada ujian sekejap, tapi macam cerita-cerita yang Ustaz cerita ni, lebih baik dapat, lebih baik. Maknanya lebih baik Allah gantikan. Dia macam sebenarnya dekat ada negeri-negeri tertentu yang di Jabatan Agama dia ada enactment syariah yang melarang orang Islam untuk menjual arak ataupun terlibat dalam urus niaga arak. Dan ini termasuklah kedai serba nikah. Tetapi orang Islam kita tak tahu. Orang Islam kita dia tak demand benda tu. Dia takut, kalau aku tak kerja kat sini aku tak ada. Lah, engkau beriman dengan Allah sebagai pencipta je ke? Bagaimana pula dengan beriman dengan Allah sebagai Ar-Razak? Dialah yang memberi rezeki, Al-Wahhab, Al-Ghani yang maha kaya tu. Mana keimanan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah akan buka jalan. Takkanlah kerja haram ni kau tak buat, tapi you kena request, kena minta. Ada pasaraya yang saya tahu awalnya dia target dia memang bukan untuk Muslim. Tetapi akhirnya dia terpaksa untuk membesarkan surau dia di dalam pasaraya dia sebab apa? Kuasa pembeli, kuasa marhain. Kuasa pekerja you majority Muslim. You tak nak. Okey, kalau mereka tak kerja, you susah. You tak ada orang. So bila ada permintaan, kadang-kadang dia bukan market tu adalah demand and supply, tapi kadang-kadang kita kena keep on demanding. Kadang tak ada supply, kita dah demand pun tak supply. Tak, keep on demanding. Bila you demand, kita demand benda yang basic je. Bukan dia kita suruh buat hostel 5 bintang untuk kita. Tapi bila kita demand, ada. Sebab itu sekarang kita kata, kalau bayangkan kalau kat Malaysia ni, kita tak mewajibkan pasar raya dan sebagainya ada surau. Susah nak ada surau tu. Tapi dengan kuasa yang kita ada miliki, pekerja-pekerja kena bersama untuk meminta untuk diadakan. Okey, ini kami tak nak, ini kami tak nak. Macam kalau kita kata ada kedai serba nikah yang menjual arak. Kita kata, okey, saya tak nak terlibat. Itu kuasa lah kan. Dia sebenarnya juga dengan bantuan pihak kerajaan, pihak berkuasa tempatan untuk menguatkuasakan. Kita ada undang-undang tu, tapi tak dikuatkuasakan itu saja. Tak ada penguatkuasaan. Tapi Ustaz, kalau macam contohnya kedai serba nikah tu ada jual arak. Ya. Habis aku ni pergi beli barang, aku tak beli arak pun. Tak, Datuk tak salah. Yalah, tapi boleh ke beli barang kat situ? Boleh. Tapi dia ada jual arak, aku support dia. Tak. Datuk beli barang tu bukan kerana beli arak tu. Tak ada kaitan. Cuma Dua yang benda bekerja di berbeza. situ sebab tu. Bekerja. Dari sudut hukum pun, even pejabat mufti wilayah ada keluarkan fatwa tentang isu ni, tentang pekerja yang bekerja di kedai yang ada jual arak tetapi dia bercampur. Jadi di situ ada cadangan bahawa yang terbaik adalah jangan kerja di tempat tu. Terbaik. Sebab bersih daripada syubhah. Tetapi kalau buat waktu ini tak dapat, kita usaha cari kerja lain yang halal. Tapi belum ada lagi. Tapi belum ada, kita kerja kat situ, kita tengok dari sudut portion pendapatan kita tu, berapa banyak sebenarnya jualan arak dengan situ, kita ambil pengiraan lebih kurang. Contoh mudah adalah, saya hutang dengan Datuk, saya rasa saya ada hutang, tapi dah lupa. Tapi anggaran saya mungkin dalam 100. Tapi untuk selamat, saya bayar Datuk 120. Bukan sebab Datuk minta. Sebab Tak tahu. saya tak pasti. Dah tak pasti, dah tak ingat. Daripada saya bayar ngam-ngam, kan nanti saya sebenarnya hutang lebih banyak kan. Saya selamatkan diri, saya bayar lebih sikit, tak apa. Kalau terlebih tu, tak apa, anggap sedekah. Habis kalau aku pergi beli barang kat kedai tu, dia ada jual arak, aku beli barang lain. Aku tak subah ke Ustaz? Tak. Masalah tak subah? Dia tak kira. Dia tak kira macam tu. Sebab barang yang kita beli tu adalah halal. Barang kita beli tu adalah halal. Dia maknanya orang yang bekerja sahaja kalau di tempat Orang yang tu. bekerja je. Dan di situ ada satu insiden tahun ni kan. Saya pun dikatakan terlibat. Bukan terlibat apa pun sebab saya yang post benda tu. Jadi owner syarikat tu saya tak pernah jumpa, tak pernah kenal pun. Dia boleh call saya. Nak jemput saya jumpa dengan dia untuk bagi penerangan kes tu. Saya fikir, apaan kau nak jumpa aku? I'm nobody. Kenapa nak jumpa aku? Yelah, walaupun saya yang post benda tu untuk kesedaran, tapi yang minta boykot tu bukan aku. Orang lain. Nak jumpa saya buat apa? Lepas tu, dia call saya. Banyak kali. Ada beberapa cadangan saya bagi kat dia sebenarnya. Tapi gentleman agreement saya tak akan cerita lah apa saya cerita dengan dia, apa advice. Harap-harap dia take into consideration lah. Tapi sebenarnya, kenapa dia nak call saya? Sebab dia mengutamakan bisnes orang Islam.
Dia nak orang Islam masuk ke kedai dia. Sebab tu dia call saya, nak minta saya untuk pergi ke penerangan dia, kemudian dia jemput saya untuk ke press conference dia dan sebagainya. Tapi saya tak mau. Ya, kuasa pembeli tetap orang Islam, Ustaz. Ya. Bukan setakat kuasa pembeli, Datuk. Kadang-kadang kita sebagai pekerja, kita juga ada kuasa. Dan kalau tengok pada Jabatan Buruh, dia ada beberapa undang-undang dia berkaitan dengan diskriminasi berdasarkan bangsa dan agama. Maksudnya tu, contoh, ada seorang wanita, dia berubah, dia nak berhijab, dia nak menutup aurat. Syarikat tak boleh kata tak boleh. Dan ini sebenarnya membawa saya kepada isu-isu lebih besar. Contoh, pramugari kita dan sebagainya, majoritinya adalah Muslim. Ya. Majoriti adalah Muslim. Kenapa tak membenarkan? Kenapa kalau untuk penerbangan khas untuk umrah mereka boleh berhijab tapi penerbangan lain tak boleh? Dan berapa banyaklah sebenarnya orang menaiki kapal terbang kerana nak minum arak. Sebagai kita kata mewakili jenama Malaysia yang dikenali dan sebagai anggota negara OIC, kita sepatutnya menunjukkan contoh bahawa we will start from this. Bagilah kepada, dan saya kenal dengan mereka. Mereka ni ada satu pertubuhan sesama pekerja mereka dan mereka dah cuba lama dah tapi tak dapat lagi. Kenapa tak izinkan mereka? Sebenarnya pekerja pun ada kuasa tu. Saya pernah kena. Bos saya tak bagi saya sebab lepas saya dah belajar dan sebagainya, dia discriminate saya tu. Dia bawa saya punya klien-klien keluar, dia bagi saya klien yang tak boleh bagi sales tu. Tapi end up saya pergi report dekat Jabatan Buruh. Dia tak boleh buat apa kat saya. Saya ada hak. Ya. Tapi kenapa kuasa tu tak nak digunakan oleh pekerja-pekerja tu? Okey, jangan Sebab dia bekerja tak tahu. semua orang. Sebab dia tak tahu. Semua orang jangan bekerja, nak terbang macam mana? Dia sebab dia tak tahu. Sebab dia tak tahu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dekat Eropah dan sebagainya, pemandu truk, pemandu bas, mereka meminta untuk gaji dinaikkan dan sebagainya, ataupun ada hak-hak tertentu yang tak ditunaikan, mereka boikot. Mereka tak jalan hari itu. Beberapa hari tak jalan. Sehingga kerajaan memenuhi tuntutan mereka. Sebab that right kena ada kat situ. Masalahnya tu, kalau saya tak cerita benda macam ni, berapa ramai pekerja kat Malaysia tahu hak mereka? Mereka tak tahu. Kenapa tak tahu? Salah dirilah. Kenapa tak pergi belajar? Kenapa tak pergi kaji? Takkan you nak terhantuk baru nak tengadah. When you tahu you punya right, kita jangan sebut tentang kuasa pembeli, kuasa pekerja yang minoriti. Kita pun majikan tu, kita pun majikan. Kita tahu undang-undang, jadi kita tak akan mendiskriminasi staff kita. Dan kita nak mengajar staff kita bahawa you also have the right. Ya. Bayangkan Datuk, saya kata, hadis Nabi SAW, Nabi bertanya kepada Muaz, wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah ke atas hamba? Maka Muaz kata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata, hak Allah ke atas hamba adalah hanya Allah yang layak disembah tanpa dipersekutukan. Itu hak Allah, confirm kita tahu. Kemudian Nabi tanya balik pada Muaz, wahai Muaz, sekarang engkau tahu tak pula apa hak hamba ke atas Allah? Allah sebagai pencipta Tuhan ada hak ke atas kita, maklumlah kan? Kita hamba pun ada hak tu. Nabi kata, hak hamba ke atas Allah adalah apabila mereka hanya menyembah Allah tanpa mempersekutukan. Hak hamba adalah mesti dan wajib dimasukkan ke syurga. Tuhan, kalau kita ni sebagai hamba, dengan Allah pun kita ada hak. Takkanlah sebagai pekerja, sebagai marhain, kita tak ada hak. Tak. When you use that right properly, you boleh. Kita boleh mencapai sesuatu. Tapi masalahnya, semua masing-masing takut. Dia bercakap lah, aku takut bercakap, aku join sekali nanti kena tindakan disiplin dan sebagainya. Tak, itulah sebenarnya pihak-pihak korporat takut. Sebab apa? Dia tak mau kita bersatu. Dia ugut kita, dia takut-takutkan kita. Tapi sebenarnya ada seorang kawan saya ni, banyak cerita kan. Bekas rakan sekerja, dia dah resign, tapi dalam kontrak dia kata, dia tak bagi saya komisen. Saya kata, kenapa tak bagi komisen? Sebab setahu saya dalam kontrak kita semua sama je, iaitu apa-apa sahaja jualan yang telah dikutip duitnya, you dah boleh dapat komisen sebelum tarikh you berhenti tu. Maksudnya the last day lah, you dah dapat, kenapa tak bagi? Tak ada, dia kata tak boleh. Dia kata, you pergi cakap dengan dia klausa tu. Bila cakap klausa tu, dia dapat komisen dia balik berpuluh ribu. Tapi bestnya, saya dah ajar dia klausa tu, dia dapat balik berpuluh ribu, air pun dia tak belanja tu. Kedekut punya Cina. Nampak tak tu? Maksudnya, bila kita gunakan undang-undang yang betul, sebagai pekerja pun ada hak. Kalau saya tak bagi tahu satu simple klausa tu, saya hanya bagi tahu tu, dia akan berhenti tanpa berpuluh ribu tu, komisen tu. Sebenarnya semua ini
di negara kita, alhamdulillah kita ada hak tu, kuasa kita ada, gunakan sebaik mungkin. Inilah yang dikatakan kuasa. Tapi kita bawa kepada kuasa marhain, kuasa rakyat, kuasa diri sendiri. Yang mana tadi Ustaz banyak kongsi dengan kita. Okey, bagi korang yang kat luar sana, kalau kau nak bersolidariti, teruskanlah. Jangan kita tangguhkan ataupun berhenti, kerana kita paling tidak pun sebesar kuman pun kita bantulah apa yang kita boleh bantu sebagai orang yang jauh, dan mereka adalah sesama Islam dengan kita. Dan bagi kita yang kat sini merasakan kita kecil, tapi sebenarnya kuasa marhain ini terlalu besar, dan kita gunakanlah kuasa kita untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan orang lain. Jadi jangan gunakan kuasa marhain itu untuk merosakkan orang tanpa berfikir panjang secara logik kebaikan dan keburukannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita, dan semoga perbincangan hari ini, borak-borak ni dapat bagi pengkongsian lagi pada dah habis semua. Habis dah. Alamak. Dah bagi inspirasi. Nantilah next episode aku panggil lah. Sedap borak dengan Ustaz ni. Aku sandai. Dia cakap lah. Nak host yang ketiga kan? Minta job pula kan? Jadi jangan lupa untuk saksikan Hitam Putih pada minggu hadapan hari Ahad jam 9 malam di YouTube channel Usanita dan juga Suhan Channel. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bye.